Topik 3.2 Sejarah dan Kedudukan Institusi Majlis Raja-Raja. Pembentukan Duba Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Duba membawa maksud persidangan atau perjumpaan umum yang diadakan oleh Raja-Raja Melayu dan British. Ahli yang terdiri daripada Raja-Raja Melayu, Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor dan juga residen British dan setiausaha Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Duba dibentuk pada tahun 1897 seiring dengan penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Duba sebagai majlis persidangan untuk membincangkan hal ehwal pentadbiran Kerajaan Persekutuan dengan pihak British. Berikut adalah gambar persidangan Duba pertama di Kuala Kangsar Perak pada tahun 1897 dan Majlis Jemontes masa persidangan Duba pertama di Kuala Kangsar Perak pada tahun 1897. Majlis Sultan-Sultan semasa Malayan Union. Perlembagaan Malayan Union pada tahun 1946 telah memperuntukkan penubuhan Majlis Sultan-Sultan The Council of Sultans. Majlis Sultan-Sultan dipengerusikan oleh Gubernur Malayan Union. Ahli majlis terdiri daripada 9 orang Raja Melayu dan 3 pegawai kanan British. Fungsi majlis-majlis Sultan-Sultan ini untuk membincangkan undang-undang berkaitan dengan agama Islam dan menasihati Gubernur tentang perkara yang dibangkitkan oleh Raja-Raja Melayu. Walau bagaimanapun, majlis tersebut tidak pernah diwujudkan dalam tempoh Malayan Union. Ini kerana Raja-Raja Melayu telah menentang pelaksanaan Malayan Union. Terdapat nota tambahan untuk keanggotaan Majlis Sultan-Sultan Malayan Union. Yang pertama, Gubernur Malayan Union telah dipanggil sebagai pengerusi. Terdapat 9 orang Raja Melayu. Keanggotaan Majlis Sultan-Sultan Malayan Union ini telah terdiri daripada Ketua Setiausaha Malayan Union, Penasihat Undang-Undang dan Setiausaha Kewangan. Majlis Raja-Raja semasa Persekutuan Tanah Melayu 1948. Majlis Raja-Raja ditubuhkan secara rasmi apabila Persekutuan Tanah Melayu dibentuk untuk menggantikan Malayan Union. Berdasarkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, Majlis Raja-Raja menjadikan institusi yang dilengkapi dengan kuasa dan sekretariat yang sesuai dengan kedudukan dan peranannya. Seterusnya, penimpan mohor besar Raja-Raja perlu menyertai persidangan Majlis Raja-Raja untuk memeratai dan mengesahkan keputusan persidangan dengan menggunakan sistem seperti gambar yang di bawah. Akhirnya, Raja-Raja Melayu diberikan hak dan kuasa untuk mendapat penerangan daripada Pesuruhjaya Tinggi British tentang pengubahan undang-undang dan dasar kerajaan persekutuan. Majlis Raja-Raja selepas merdeka. Selepas Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, peranan Majlis Raja-Raja dikekalkan. Namun keanggotaannya mengalami perubahan. Antara perubahannya ialah yang di-Pertuan Negeri Melaka dan Pulau Pinang menjadi ahli Majlis Raja-Raja. Selain itu, yang di-Pertuan Negeri Sarawak dan Sabah turut menjadi ahli Majlis Raja-Raja selepas Persekutuan Malaysia dibentuk pada tahun 1963. Seterusnya, yang di-Pertuan Negeri tidak turut serta dalam mesyuarat khas melibatkan institusi peraja seperti pemilihan yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong. Majlis Raja-Raja menjalankan peranannya dengan baik melalui sistem raja berperlembagaan. Seterusnya, kedudukan Majlis Raja-Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Dalam perlembagaan, Raja berkuasa bertindak menggunakan budi bicara bagi melaksanakan fungsi Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja mempunyai 7 fungsi iaitu yang pertama adalah memilih Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Yang kedua, bersetuju atau tidak bersetuju sebarang undang-undang yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja. Yang ketiga,
memberikan nasihat berkaitan dengan pelantikan jawatan tertentu. Yang keempat, menjadi rujukan dalam perubahan dasar berhubung dengan kedudukan istimewa orang Melayu, Bumiputera di Sarawak dan Sabah, dan kepentingan sah kaum lain. Yang kelima, menjadi lembaga pengampunan bagi kes-kes tertentu. Manakala yang keenam, memperkenankan perubahan persempadanan negeri setelah mendapat perkenan raja negeri berkenaan. Yang ketujuh, memperkenankan pindaan perlembagaan bagi perkara-perkara tertentu. Terdapat pelantikan yang memerlukan rundingan dengan Majlis Raja-Raja. Antaranya adalah Ketua Audit Negara, Ketua Hakim Negara, Hakim Mahkamah Atasan, dan pengerusi dan ahli Suruhanjaya Pilihan Raya. Akhir sekali, Majlis Raja-Raja merupakan institusi beraja di Malaysia. Berdasarkan peruntukan Perlembagaan Persekutuan, Majlis Raja-Raja melaksanakan peranan sebagai pengimbang dalam sistem demokrasi melalui dua cara, iaitu hak untuk dirundingi dalam beberapa pelantikan penting dan hak untuk membincangkan hal berhubung dengan dasar negara. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.